Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar unit 9 iaitu bahan buangan. Okey, dalam tajuk bahan buangan ni kamu akan belajar mengenali bahan buangan. Okey, lepas tu kemudian kamu akan belajar mengenai terbiodegradasikan ataupun tidak. Dan kita akan belajar juga menghargai bumi kita, dan yang seterusnya adalah pengurusan bahan buangan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama iaitu kenali bahan buangan. Kamu boleh buka buku teks kamu dan rujuk pada muka surat 149. Okey, kamu tengok pada muka surat 149, okey, ada beberapa gambar, okey. Diberi situasi di bilik darjah, restoran makanan segera dan juga perkelahan di tepi pantai. Okey, kita tengok situasi di bilik darjah. Kamu nampak seorang murid lelaki membuang sampah di dalam plastik. Okey, kemudian satu kelas tengah mengemas, kemudian membuang sampah di dalam plastik. Okey, keadaan di restoran makanan segera. Okey, satu keluarga sedang menikmati makanan mereka. Okey, dah habis makan semua, mereka meletakkan sisa makanan di dalam tong yang disediakan. Okey, situasi yang ketiga. Perkelahan di tepi pantai. Okey, satu keluarga berkelah di tepi pantai. Okey, sebelum balik mereka membuang sampah di dalam tong sampah yang disediakan. Okey, perhatikan gambar di atas. Apakah budaya yang diamalkan oleh mereka? Okey, mereka mengamalkan budaya membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Okey, ramalkan apakah yang akan berlaku kepada persekitaran mereka jika budaya ini tidak diamalkan. Okey, apa yang akan jadi kalau mereka tak mengamalkan budaya tersebut? Apa akan jadi? Okey, persekitaran mereka akan tercemar, penuh dengan sampah sarap. Okey, kita buka pada muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 150. Okey, kita masuk tajuk kita yang pertama iaitu kenali bahan buangan. Okey, kita nak kenal dulu apa itu bahan buangan. Okey, setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Okey, apa maksud bahan buangan? Okey, kamu tengok kat sebelah tu. Okey, bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, dah nama pun bahan buangan. Ada perkataan buangan, maksudnya kamu dah tak mahu benda tu, kamu nak buang, kamu dah tak perlukan lagi. Okey. Okey, bila kamu nak buang bahan buangan ni, kamu boleh buang bahan buangan tersebut mengikut kategori dia, mengikut jenis-jenis dia. Okey, kita akan belajar 7 jenis bahan buangan. Okey, kita tengok bahan buangan yang pertama. Jenis yang pertama ialah jenis plastik. Plastik ialah bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik. Bahan sintetik tu maksud bahan tiruan lah. Pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Apa-apalah, tak kisahlah. Bekas makanan ke, botol ke, mainan plastik ke, kerusi plastik ke, asalkan plastik, dia dikategorikan sebagai plastik. Okey. Sampah jenis plastik ataupun bahan buangan jenis plastik ni kita perlu buang di dalam tong sampah berwarna oranye. Okey, kita tengok jenis bahan buangan yang kedua. Okey. Bahan buangan yang kedua ialah jenis logam. Okey, bahan buangan seperti besi buruk,
tin aluminium, dan tin susu ialah contoh bahan buangan logam. Okey, tak kisahlah tin minuman ke, tayar basikal ke, apa lagi, mainan ke, kotak pensel besi kamu ke, apa yang berkaitan besi ataupun logam ataupun aluminium, kamu perlu buang di dalam tong sampah berwarna oranye juga. Okey, jenis bahan buangan yang ketiga iaitu kaca. Okey, kaca seperti botol ataupun balang serta peralatan kaca yang lain ialah contoh bahan buangan kaca. Bahan buangan yang diperbuat daripada kaca perlu dikategorikan sebagai kaca dan dibuang di dalam tong sampah yang berwarna coklat. Okey, tengok tong sampah yang berwarna coklat. Okey, tak kisahlah kaca tu kaca yang berwarna ataupun kaca yang tak berwarna. Okey, kaca daripada botol kosmetik ke, botol vitamin ke, botol minuman ringan ke. Okey, kamu kena letakkan dalam tong berwarna coklat. Okey, contoh jenis bahan buangan yang seterusnya. Jenis bahan buangan yang keempat iaitu kertas. Okey, bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Okey, buku-buku juga yang dibuat pada kertas, majalah, katalog, flyer, sampul surat, kotak cardboard, semua tu dibuat pada kertas kan. Jadi kamu perlu buang dalam tong sampah yang berwarna biru. Okey, jenis bahan buangan yang seterusnya ialah sisa makanan. Sisa makanan seperti sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Benda-benda kita makan, tulang-tulang ikan ke, tulang ayam ke, daging ke, lebihan, sayur-sayur, semua tu kita kategorikan sebagai sisa makanan. Sisa-sisa makanan ni kita perlu buang dalam tong sampah yang berwarna hijau. Okey, kemudian kita tengok jenis bahan buangan yang seterusnya iaitu bahan kumuh dan bahan tinja. Bahan kumuh dan tinja yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Okey, urin tu maksudnya air kencing ya. Okey, tinja tu maksudnya najis lah. Okey, urin dan tinja ni dia akan dirawat khas di dalam loji pembentungan. Okey. Yang seterusnya, jenis bahan buangan yang terakhir ialah sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Botol aerosol, cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan asap kenderaan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Okey, benda yang berasal daripada kimia. Daripada kimia kita kategorikan sebagai sisa toksik. Okey, sisa toksik ni kita perlu buang di dalam tong yang berwarna kuning. Okey, kita kena buang sisa toksik ni mengikut label dia yang tersendiri. Okey, dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah bahan mudah terbakar. Okey, kalau bahan tu bahan yang jenis mudah terbakar, kita kena cari tong kuning yang ada gambar ataupun label mudah terbakar. Okey, dia ada gambar api macam tu. Okey, kalau bahan buangan tu jenis yang beracun, kamu perlu
Cari tong kuning yang ada gambar tengkorak, maksudnya dia mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Okey, kalau bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya, kamu kena cari tong kuning yang ada lambang macam radioaktif macam tu. Okey, kalau bahan yang mengandungi asid, bahan yang boleh menghakis kulit, kita perlu letakkan dalam bekas kuning khas yang mengandungi label korosif ataupun label menghakis. Okey, selalunya keempat-empat label ni kita senang nak jumpa dekat hospital. Kalau kat hospital dia ada tong-tong dia sendiri ya, sebab hospital ni dia banyak guna bahan-bahan yang bersifat toksik lah. Okey, jadi dia pun ada tong-tong depa sendiri untuk melupuskan bahan buangan tersebut. Okey, itu adalah 7 jenis bahan buangan yang kamu kena pelajari untuk hari ini. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya pada muka surat 152. Okey, kita akan belajar tajuk terbiodegradasikan atau tidak. Okey, terbiodegradasikan ni maksudnya adalah bahan tersebut boleh direputkan oleh mikroorganisma dan dia akan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Senang cerita, bahan terbiodegradasi ni adalah bahan yang boleh direputkan. Okey, contoh bahan yang terbiodegradasi ialah bahan yang diperbuat daripada bahan organik lah, seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja. Okey, kalau bahan yang tidak terbiodegradasikan, maksudnya bahan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Maksudnya kalau kita tanam bahan buangan tu kat dalam tanah, lagi 10 tahun kita korek balik tanah tu, tetap rupa macam tu lah bahan buangan kita, dia takkan mereput sedikit pun. Contoh bahan yang tidak terbiodegradasi ni banyak. Contoh dia macam plastik, tin, aluminium. Yang tu benda-benda yang tidak terbiodegradasikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu fahamlah. 1, kamu tahu 7 jenis bahan buangan. Okey, bahan buangan apa yang kita baca tadi? Okey, 1 plastik. Yang kedua logam. Yang ketiga sisa toksik. Keempat bahan kumuh dan tinja. Kelima sisa makanan. Keenam kertas. Dan yang ketujuh adalah kaca. Dan ingat juga setiap jenis bahan buangan tu perlu dibuang di dalam tong yang berwarna apa. Okey, dan seterusnya kamu kena tahu maksud terbiodegradasikan dan juga tidak terbiodegradasikan. Okey, terbiodegradasikan maksudnya boleh direputkan oleh mikroorganisma. Kalau tidak terbiodegradasikan maksudnya tidak boleh mereput oleh mikroorganisma. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.